Kesultanan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan yang terkenal dan termasyhur di Asia Tenggara. Kerajaan ini diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya, iaitu Parameswara, di antara tahun 1400 hingga tahun 1403. Hal ini yang menyebabkan Parameswara mengasaskan Melaka ialah Raja Kerajaan Sriwijaya kalah dalam serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Seterusnya, Parameswara iaitu anak raja melarikan diri ke Melaka. Faktor Parameswara memilih Melaka untuk menjadi kerajaan ialah kerana lokasi itu strategik, iaitu muara Sungai Bertam yang juga dikenali sebagai Sungai Melaka. Pada asalnya, muara sungai ini merupakan sebuah perkampungan nelayan dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan. Lokasi ini strategik kerana mempunyai laluan perdagangan, iaitu laluan perdagangan utama antara timur dengan barat. Faktor kedua adalah bentuk muka bumi Melaka. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Seterusnya, Melaka mempunyai benteng pertahanan, contohnya pokok bakau dan pokok api-api. Akar pokok ini dapat memampan akisan ombak dan banjir kerana akarnya yang berserabut, mendap dan menimbun. Akhir sekali, muara sungai di Melaka terletak di Selat Melaka, terlindung dari tiupan angin monsun. Kepemimpinan Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Hak kuasa ini berpunca daripada beberapa sumber adalah keturunan Raja Palembang. Peranan yang unggul daulat dan alat kebesaran dan kewibawaan. Daulat dan alat kebesaran. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan Raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan Raja dengan memberikan taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada Raja. Kewibawaan Raja memiliki ciri kepemimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah merupakan pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Sultan Mansur Shah menasihatkan puteranya Sultan Alauddin Rakyat Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerja sama dengan pengawal-pengawal. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 30. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat jajahan, daerah, mukim dan kampung. Pembesar berempat terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temungguk dan laksamana. Tugas sebagai penasihat raja dan ketua hakim. Tugasan penghulu bendahari ialah ketua urus setiap istana dan ketua syah bandar. Temenggung bertugas sebagai ketua polis dan penjara dan hakim di darat, dan laksamana bertugas sebagai ketua duta dan hakim di laut. Tugas pembesar ialah mewujudkan sistem pentadbiran seperti menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah, dan membekalkan tenaga ketika perang serta menyediakan tenaga buruh melalui sistem kera. Kawasan yang ditadbir oleh pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pekaran. Kawasan pembesar jajahan dan daerah untuk memungut cukai. Bukti bagi kawasan pembesar itu akan dipersembahkan kepada Sultan. Kesimpulannya, setiap pembesar diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melicitkan pentadbiran dan kerajaan yang kuat serta maju adalah hasil daripada sokongan taat setia daripada pembesar kepada Sultan. Tujuan sistem perundangan ialah menjaga keamanan, menjaga keselamatan, menegakkan keadilan dan melancarkan perdagangan. Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ditulis oleh Sultan Muzaffar Shah. Undang-undang ini mengandungi 44 pasal dan Hukum Kanun Melaka ialah undang yang ditulis. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ditulis oleh Sultan Mahmud Shah. Undang-undang ini mengandungi 25 pasal dan tujuan adalah menentukan perdagangan,
perkapalan, dan pelabuhan. Undang-undang ini undang yang ditulis. Undang-undang adat. Undang-undang adat diasaskan oleh Datuk Ketemunggukan. Undang-undang adat ini undang yang lisan. Kesultanan Melayu Melaka juga dapat dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca dan sebanyakkan 84 bahasa termasuklah bahasa Cina, Arab, Melayu, Hindu dan sebagainya. Empayar ini terdiri daripada tanah jajahan dan naungan kegemilangan. Empayar yang luas ini dapat dilihat dalam aspek cara pembentukan, kepentingan dan pentadbiran empayar. 3 cara pembentukan empayar. Penaklukan. Berlaku semasa peperangan. Contoh kawasan Semenanjung Tanah Melayu, Beruas, Pahang. Contoh kawasan di Sumatera, Indonesia, Siak dan Kampar. Siak dan Kampar terletak di Sumatera, Indonesia yang membekalkan lada hitam dan emas. Perkahwinan. Tujuan, mengukuh hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Naungan, perlindungan. Maksudnya, raja tidak perlu mengikut arahan ketua lain dan raja tidak boleh campur tangan kepada kerajaan lain. Biasanya, raja dilantik oleh Sultan Melaka. Contoh, China merupakan perlindungan Melaka. Melaka di bawah perlindungan dan memberi keuntungan kepada Lingga. 4 kepentingan pembentukan empayar. Politik meluaskan wilayah, ekonomi menerima hadiah dalam bentuk wang, emas dan timah diekspor daripada kerajaan lain kerana Melaka hanya ada ke pelabuhan. Sosial perdagangan campuran iaitu Arab, Cina, alam Melayu dan sebagainya. Agama menyebarkan kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh Melaka. 3 pentadbiran empayar. Pentadbiran pertama adalah pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat adalah pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam. Yang kedua adalah pentadbiran kawasan naungan. Pentadbiran kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ufti. Yang ketiga adalah pentadbiran kawasan jajahan. Pentadbiran kawasan jajahan pemerintah diketuai oleh yang dilantik oleh Sultan Melaka. Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu ialah Samudera, Pasai dan Perlak. Terdapat 5 cara penyebaran agama Islam iaitu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mukrib orang yang menyebabkan agama Islam, golongan pemerintah, perdagangan, perluasan kuasa, negeri jajahan memeluk Islam sebagai tanda kepada pemerintah. Terdapat 4 kesan dalam penyebaran agama Islam iaitu tumpuan ulama contoh aktiviti dakwah, tempat pembelajaran contoh masjid dan surau, persulatan contoh sastra, hikayat Hamzah, pemerintahan dan pentadbiran contoh undang-undang Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap oleh Syah Bandar, cukai perdagangan sistem tukar barang iaitu sistem barter dan mata wang iaitu Kalines, peranan orang laut serta kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. Terdapat 5 pengurusan perdagangan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Syah Bandar. Tugas Syah Bandar ialah mengurus pasar dan gudang dan menjaga kebajikan. Yang kedua, cukai perdagangan. Tugas cukai perdagangan ialah mendapat pendapatan kerajaan dan mentadbir kerajaan untuk pendidikan. Pengurusan perdagangan yang seterusnya ialah mata wang. Mata wang dikenali sebagai Kalines dan terdapat juga mata wang emas dan perak. Yang keempat, orang laut. Orang laut menginggap di tepi laut dan tugas mereka ialah menjaga keselamatan kerajaan. Yang akhir, kemudahan pelabuhan. Kemudahan pelabuhan ialah kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan khidmat membaiki kapal. Hubungan luar berlaku dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Ryukyu, Siam, Mesir, Pasir, Turki dan Pegu. Yang kerajaan dalam alam Melayu, contohnya Pasai. Pasai merupakan satu kerajaan yang sama taraf dengan Melaka. Hubungan berlaku atas dasar sama taraf yang menggunakan sembah.
Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila para mesuara berkahwin dengan puteri dari Pasai, yang kerajaan luar dari alam Melayu iaitu China. Hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan. Pengiktirafan dan perlindungan dari China dapat mengalahkan ancaman Siam. Kesultanan Melayu Melaka sangat masyhur dan gemilang. Namun begitu, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis. Terdapat dua faktor tersebut memberi kesan yang mendalam sehingga penjajahan Eropah yang membawa kehancuran Melaka. Antara faktor dalaman adalah masalah kepimpinan. Contohnya, kelemahan Sultan Mahmud Shah dan amalan pilih kasih serta masalah perpaduan. Sebagai contoh, rakyat tidak bersatu padu. Faktor kedua yang menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ialah serangan Portugis. Pada 25 Julai dalam tahun 1511, mereka telah diserang buat pertama kali oleh askar-askar Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Serangan tercetus ekoran daripada tiada tolak ansur di antara Sultan Mahmud Shah dengan orang-orang Portugis dengan menaiki beberapa buah perahu, melancarkan serangan di waktu subuh di bahagian utara dan selatan bandar Melaka. Askar-askar Portugis membuat kubu di kedua-dua hujung jambatan itu. Namun mereka dihujani dengan tembakan meriam, sumpitan beracun dari orang-orang Melayu. Serangan tanpa henti ini menyebabkan askar-askar Portugis berundul. Adakah sebarang pertanyaan? Boleh tanya dengan nombor tersebut. Dan ahli kumpulan saya mempunyai Olivia Korpalan, Chai Zixian, Eng Jia Jia, Kirtika dan Jagisha. Sekian, terima kasih.